Apakah pula pengimbangan karbon? Daripada mengurangkan pelepasan gas mereka secara langsung, perindustrian mendakwa bahawa melakukan tindakan seperti menanam pokok atau mencegah penebangan pokok boleh mengimbangi pelepasan gas mereka. Apabila pokok tumbuh, mereka menyerap karbon yang ditukar bersama-sama dengan air dan cahaya matahari menjadi gula untuk menyuburkan diri mereka sendiri. Walau bagaimanapun, apabila pokok mencapai penghujung kitaran hayat dan merebut, karbon dilepaskan ke atmosfera. Jelas sekali, penanaman pokok tidak berkesan dalam mengimbangi pelepasan karbon daripada aktiviti pembakaran arang batu atau minyak kerana pelepasan ini berterusan di atmosfera untuk tempoh yang lama melebihi jangka hayat pokok. Namun, tanggapan tersebut berfungsi sebagai naratif yang mudah bagi negara perindustrian bagi membolehkan mereka mengekalkan gaya hidup mereka yang mengakibatkan kebinasaan secara keterlaluan sambil meyakinkan penduduk mereka. Bayangkan senario apabila orang yang tidak dikenali menebang 3 batang pokok yang dianggap suci oleh komuniti anda dan mendakwa bahawa tindakan tersebut boleh diterima kerana beliau telah membayar upah kepada seseorang untuk menanam 3 anak pokok di kawasan yang berhampiran. Dia mendakwa bahawa kerugian yang anda alami telah diimbangi kerana bilangan keseluruhan pokok pada masa hadapan akan kekal sama. Jelas sekali ini bukan perbandingan yang setara. Memandangkan pokok suci anda adalah unik dan anda kehilangan pokok anda hari ini sementara pokok baru tidak akan matang selama bertahun-tahun. Perkara yang sama terpakai untuk kredit karbon juga. Berikut ialah cara proses tersebut sepatutnya dilaksanakan, iaitu pemaju projek akan mencari tanah yang sesuai untuk menanam pokok atau tanah yang dipenuhi dengan hutan yang banyak dan didakwa berisiko untuk ditebang. Mereka akan mengadakan rundingan dengan pemilik tanah untuk mencapai persetujuan. Apabila pemilik tanah dibayar pampasan, sama ada sebagai imbalan untuk mendapatkan hak menanam pokok atau untuk tidak menebang pokok di atas sebidang tanah ini. Lazimnya, perjanjian tersebut juga menetapkan bahawa pemilik tanah tidak lagi boleh mengakses tanah yang haknya telah dijual. Apabila mereka telah memperoleh hak tanah dan menanam pokok, jika itu ialah projek yang dimaksudkan atau tidak melakukan sebarang aktiviti, sekiranya projek itu semata-mata untuk tidak menebang, mereka akan mula mengeluarkan permit yang disebut sebagai kredit karbon. Anggaplah kredit karbon sebagai dokumen yang melambangkan janji sama ada untuk menanam pokok atau ikrar untuk tidak menebang pokok sedia ada. Kredit ini boleh dibeli dan dijual. Pemaju projek akan menjual kredit karbon kepada pembeli yang paling kerap berada di negara yang berbeza. Pembeli akan menggunakan kredit ini untuk terus melepaskan kuantiti gas yang tidak mapan sambil berpura-pura bahawa tindakan ini diimbangi dan oleh itu boleh diterima. Oleh itu, di sebalik dakwaan pemaju projek dan pembeli bahawa matlamat mereka adalah untuk melindungi hutan, hal ini sebenarnya tidak benar kerana projek dan kredit berkaitan digunakan untuk membolehkan pelepasan baharu berlaku di lokasi yang lain. Oleh sebab negara perindustrian melepaskan gas ini dalam kuantiti yang sangat besar, mereka memerlukan kuantiti tanah yang sangat banyak untuk menanam pokok dan mengasingkan karbon. Malah, tanah yang diperlukan untuk mengimbangi karbon pada kadar semasa bagi pembakaran minyak, gas dan arang batu melebihi saiz seluruh negara. Memandangkan pemaju projek terus mencari tanah yang paling murah dan sebaik-baiknya tanah di mana alam semula jadi tidak dimusnahkan, mereka sangat tertarik dengan tanah masyarakat orang asli. Memandangkan pemaju projek mencari tanah yang paling murah secara berterusan dan secara ideal tanah yang berada di kawasan yang alam semula jadi tidak dimusnahkan, mereka sangat tertarik dengan tanah masyarakat pribumi. Ini disebabkan oleh hakikat bahawa hak tanah pribumi tidak selalu diiktiraf atau dikuatkuasakan
Dan walaupun hal tersebut berlaku, pemaju projek berharap dapat merundingkan harga yang lebih murah untuk mendapatkan hak tanah peribumi berbanding dengan tanah dalam negara mereka sendiri. Projek penimbangan karbon telah wujud selama 15 tahun. Justru, apakah pencapaian mereka setakat ini? Banyak kajian telah mendedahkan bahawa sebahagian besar kredit pengimbangan karbon tidak menghasilkan perlindungan tambahan terhadap hutan kerana hutan yang dikatakan dilindungi oleh projek pengimbangan karbon selalunya tidak benar-benar terancam. Dalam situasi lain, pokok sama ada mati terbakar atau pokok yang ditanam tergolong dalam spesies tunggal bukan asli yang tidak dapat bertahan lama dan oleh itu gagal menghasilkan karbon. Satu kajian baru-baru ini menilai bahawa 94% daripada karbon kredit yang diperakui oleh syarikat pensijilan terbesar dunia, Verra, tidak mendapatkan manfaat kepada iklim, terutamanya kerana fakta bahawa ancaman kepada hutan telah digembar-gemburkan secara berlebihan. Jauh sekali daripada melindungi hutan dan planet ini, sebahagian besar projek ini sebenarnya telah mengakibatkan peningkatan dalam pelepasan karbon apabila mengambil kira pelepasan gas yang mereka lakukan di lokasi lain. Berkenaan impak terhadap masyarakat tempatan, terdapat laporan bahawa dalam banyak projek pengimbangan karbon, masyarakat yang memiliki atau mengelola tanah itu tidak dimaklumkan tentang projek tersebut. Mahu pun memberikan persetujuan mereka, namun projek itu tetap diteruskan. Terdapat banyak laporan juga tentang komuniti yang tidak menyedari perkongsian manfaat daripada penjualan kredit dan pemaju projek yang tidak mematuhi perjanjian yang mereka tandatangani dan gagal membayar pampasan kepada komuniti seperti yang telah dipersetujui. Banyak projek juga telah menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia termasuk memukul, penyiksaan, rogol dan pembunuhan. Banyak projek juga telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang merangkumi insiden seperti dibelasah, penyiksaan, kejadian rogol dan pembunuhan. Sebagai contoh, terdapat laporan bahawa projek peladangan perhutanan yang diuruskan oleh sebuah syarikat bernama Green Resources di hutan simpan tengah Kachung di Uganda telah menyebabkan komuniti berhampiran dilarang daripada mengakses ladang walaupun tanah ini penting untuk aktiviti seperti pertanian, padang ragut ternakan dan pengumpulan simbol hutan. Apabila ahli komuniti cuba memasuki tanah itu, mereka telah diserang secara fizikal oleh pengawal keselamatan. Produk bahan kimia yang digunakan dalam penanaman pokok mencemarkan tanah dan laluan air mengakibatkan kematian haiwan dan kemusnahan tanaman. Kejadian penyalahgunaan hak asasi manusia sedemikian dapat terjadi disebabkan oleh pengawasan bebas yang sangat terhad dan dalam sesetengah kes oleh undang-undang negara yang tidak melindungi orang pribumi. Banyak kawasan pelindungan termasuk taman negara dari mana orang asli telah diusir atau disalahgunakan oleh pengawal tanah kini sedang membangunkan projek pengimbangan karbon untuk membiayai pengawal taman ini. Situasi sedemikian contohnya sedang berlaku di Kemboja dalam projek karbon Cosima yang diuruskan oleh Persatuan Pemeliharaan Hidupan Liar. Dalam projek lain di Peru, ahli komuniti hutan telah diusir secara paksa dan menyaksikan rumah mereka ditebang dengan gergaji dan tali oleh pengawal taman dan polis di Taman Negara Altamayo, kawasan yang menganjurkan program mengimbangi karbon yang besar. Yang kredit juga untuk mengimbangi pelepasan aktiviti termasuk kapal persiaran dan taman tema di negara lain. Dalam kejadian berasingan, pemaju projek Carbonex telah dituduh memujuk masyarakat Kayapo di wilayah pribumi Alto Rio Guama di negeri Para untuk menandatangani dokumen yang mengandungi halaman kosong bertujuan untuk mendapatkan hak kredit karbon eksklusif. Dokumen itu belum diterjemahkan ke dalam bahasa yang difahami oleh masyarakat tersebut dan mereka percaya bahawa mereka menandatangani lembaran minit mesyuarat dan bukannya kontrak. Puak itu juga tidak dimaklumkan bahawa
wang itu akan disalurkan kepada jualan pendahuluan kredit karbon mahupun identiti pembeli bagi kredit tersebut. Berikutan banyak laporan yang dibuat kepada pejabat pendakwa persekutuan, Carbonex menarik diri daripada projek itu dan jika pelanggaran itu berjaya dibuktikan, syarikat itu mungkin menghadapi pertuduhan undang-undang untuk membetulkan sebarang kerosakan yang dilakukan ke atas kumpulan peribumi tersebut. Beberapa projek pengimbangan karbon telah didapati mencetuskan konflik dalam komuniti apabila terdapat ahli mereka menerima tahap maklumat yang berbeza atau apabila hanya sesetengah ahli sahaja yang dirujuk atau menerima papasan. Sebagai contoh, keputusan untuk mengambil bahagian dalam pasaran karbon masih menjadi pertikaian dalam suku Europe di California kerana tidak semua orang memahami bahawa penyertaan akan mengunci hutan mereka sebagai kolam karbon selama 100 tahun dan kerana sesetengah individu dalam suku tersebut menyatakan kebimbangan tentang memberikan lesen kepada pembeli korporat untuk mencemari udara di lokasi lain. Namun begitu, walaupun terdapat bukti tentang kegagalan alam sekitar dan penyalahgunaan hak asasi manusia, semakin banyak projek karbon sedang dilancarkan yang menyebabkan tekanan semakin meningkat untuk mencari tanah bagi menampung projek-projek ini. Hal ini disebabkan oleh kecekalan negara perindustrian yang akan berjuang habis-habisan untuk mengekalkan kuasa dan kekayaan yang mereka peroleh daripada aktiviti pelepasan gas ini. Anggapan bahawa projek ini mengimbangi pelepasan gas adalah sangat penting bagi mereka untuk terus mengutamakan kuasa, kekayaan dan gaya hidup mereka sambil meyakinkan penduduk mereka yang dilanda kebimbangan